kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Bergetar jiwa di persada bercahaya, pertemuan harapan pertama kalinya. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi, sukar dipercaya pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku.
bersama, tiada ku lupa. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bertemu lagi kita dalam program Influencer at Japan di Facebook Jabatan Penerangan WPKL. Hari ini Rabu 7 Jun 2023 bersamaan 18 Zulkaidah 1444 Hijrah. Bersama saya Faiz Adnan sebagai moderator anda untuk Influencer at Japan pada kali ini. Jadi sebelum saya meneruskan Influencer at Japan ini, suka saya kongsikan kepada anda di luar sana berkenaan pelanjutan waktu operasi selepas waktu pejabat di klinik-klinik kesihatan. Terdapat 52 klinik kesihatan terpilih bagi memanjangkan waktu operasi selepas waktu pejabat dan ia bertujuan untuk mengurangkan kesesakan di Jabatan Kecemasan Hospital. Jadi untuk maklumat lanjut anda boleh layari www.moh.gov.my. Jadi cukup bertuah hari ini kerana bersama-sama saya adalah seorang insan yang tidak asing dalam bidang perubatan. Bak kata orang, di mana ada doktor maka di situ ada jururawat. Ya, para penonton sekalian, jururawat adalah tunjang ataupun pilar utama dalam sistem penjagaan kesihatan kita. Begitu eratnya perkhidmatan kejururawatan dengan kedoktoran dalam urusan merawat dan memberikan perkhidmatan kesihatan awam. Sesungguhnya tugas dan tanggungjawab seorang jururawat sangat besar dalam menyediakan khidmat untuk merawat pesakit di hospital. Sumbangan mereka seiring pentingnya dengan tugasan seorang doktor. 12 Mei setiap tahun adalah hari yang dihargai oleh segenap lapisan masyarakat di seluruh dunia kerana diiktiraf sebagai Hari Jururawat Sedunia. Sebelum kita teruskan lagi, kepada yang sedang menonton, terima kasih saya ucapkan dan jangan lupa like, share dan follow Facebook Jabatan Penerangan WPKL. Okey, tanpa membuang masa, saya perkenalkan panel kita pada hari ini. Dipersilakan Matron Nur Zainida binti Abdul Ghani, penyelia jururawat kesihatan negeri dari Cawangan Perkembangan Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Beliau berpengalaman selama 31 tahun di kesihatan awam dan mempunyai pos basic kebidanan dan pos basic jururawat kesihatan awam. Assalamualaikum Matron. Waalaikumsalam Faiz, terima kasih. Ya, sama-sama. Sihat Matron hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey Matron, hari ini kita nak membicarakan tajuk jururawat kenali dan fahami kami. Okey Matron, boleh Matron kongsikan kepada kami bagaimana menjadi seorang jururawat? Okey, Assalamualaikum Silakan. semua. Okey, Assalamualaikum semua. Seperti sedia maklumlah, jawatan jururawat ni perlu dipohonlah daripada perkhidmatan awam SPA dan kita melalui latihan selama 3 tahun lah untuk mendapatkan diploma kejururawatan di di kolej-kolej kejururawatan lah yang terdapat di Malaysia. So kumpulan jururawat ni yang merupakan insan terpilih lah ya, yang diamanahkan oleh Allah untuk menggalas tugas-tugas murni inilah. Orang yang tahan menghadapi cabaran bolehlah untuk menjawat jawatan inilah ya. Okay, so jururawat seperti yang saya maklumkan tadi perlu menjalani latihan asas lah selama 3 tahun untuk mendapatkan diploma dan mereka juga akan diserap akan memilih kepakaran masing-masing lah selepas berkhidmat seperti melanjutkan pelajaran mengikut kemahiran minat masing-masing lah, seperti post basic lah yang macam Faiz beritahu tadi, mengambil lanjutan post basic. Dan untuk kesihatan awam, post basic yang digalakkan, yang diperlukan lah ya, post basic diploma lanjutan kebidanan,
Dan seterusnya kejuratan kesihatan awam, untuk kesihatan awam lah. Dan untuk hospital kita banyak post basic yang lain lah, mengikut unit-unit yang tertentu lah di hospital. So selain daripada itu, jururawat sekarang ni ramai yang dah mempunyai kelulusan yang lebih tinggi lah, ijazah, dan ada juga yang telah mempunyai PhD lah, ya. Itulah sedikit Faiz tentang bagaimana untuk menjadi seorang jururawat lah, ya. Baik Matron, apakah ciri-ciri yang perlu ada sekiranya ada penonton-penonton di luar sana yang berminat dengan profession jururawat selain kelulusan pendidikan yang Matron maklumkan tadi? Okey, ciri-ciri yang perlu ada pada jururawat seperti juga dengan jawatan-jawatan lain, semuanya perlu sabarlah So perawatan yang diperlukan dan kejururawatan ni penyayang, cergas, sopan, penyabar, jujur, prihatin dan berupaya berkomunikasi dengan baik serta mempunyai sikap yang positif. So selain daripada itu, jururawat juga perlu mempunyai minatlah untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dalam jagaan perawatan dan perubatan seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi perubatan semasa. Selain daripada itu juga, jururawat perlu mempunyai etika kerja yang berusaha untuk mencapai taraf kerja yang lebih cemerlang lah, ya. Berfikiran kritis, sentiasa kreatif, berinovasi, berdedikasi, komited dalam tugas dan mempunyai kepimpinan, ciri-ciri kepimpinan serta kepakaran dalam bidang perawatan yang tertentu lah, berdisiplin dan sentiasa mempunyai sifat kerja berpasukan, sebab kita bekerja bukan secara individu, kita bekerja secara kumpulan, ya, untuk meningkatkan taraf perkhidmatan kita lah di Kementerian Kesihatan Malaysia. Itulah Faiz, antara sedikit lah yang perlu ada untuk seorang jururawat. Okey, baik Matron. Kita semua tahu jururawat ni banyak kerja-kerja yang dilakukan setiap masa, setiap hari, termasuklah melayan kerenah pesakit. Jadi itu kalau kita tengok dekat ward-ward dia Matron, ya. Jadi apakah tugas dan tanggungjawab jururawat di kesihatan awam? Okey, di Kementerian Kementerian Kesihatan Malaysia ni kita terbahagi kepada beberapa bahagian bidang lah, ya. Dan untuk jururawat kita lebih ke hospital ataupun di kesihatan awam. Seperti ramai yang sedia maklum, kalau jururawat ni kerjanya kalau hospital bekerja secara shift, ya. Ada 3 waktu lah bertugas, dan di kesihatan awam kebanyakan orang awam akan faham kerja mengikut jadual office hour 8 sampai pukul 5 petang. Itu pemahaman yang biasa kita dapatlah daripada orang awam. Tapi sebenarnya di kesihatan awam ni tidak hanya fokus pada 8 hingga 5 petang sahaja. Kita bekerja seperti juga di hospital, perkhidmatan kita diperlukan dalam 24 jam setiap hari tanpa mengira hari cuti, Sabtu ataupun public holiday. Cuti umum lah, ya. Jadi antara tugas dan tanggungjawab tu maknanya jururawat ni kena di kesihatan awam tu sendiri kena bersedia untuk memikul dan menggalaslah tugas-tugas tu seperti yang diamanahkanlah kepada kita. Dan tugas-tugas yang saya fokuskan kat sini, tugas-tugas untuk jururawat kesihatan ialah memberi jagaan perawatan primer dan kecemasan di fasiliti kesihatan yang memfokuskan kepada perkhidmatan-perkhidmatan yang berikutlah, seperti penjagaan kesihatan ibu hamil, penjagaan kesihatan ibu selepas bersalin, kebidanan di rumah, penjagaan kesihatan bayi dan kanak-kanak di bawah 6 tahun termasuk pemberian imunisasi, perkhidmatan lawatan ke rumah, perkhidmatan kesihatan sekolah, pemakanan untuk ibu dan kanak-kanak dan penjagaan perancang keluarga. Dan selain daripada tugas-tugas tersebut, skop perkhidmatan di kesihatan awam telah diperluaskan lagi dan merangkumi kepada bidang-bidang seperti kesihatan dewasa, kesihatan remaja, warga tua, mental, pekerjaan, kesihatan pekerjaan, kawalan penyakit tidak berjangkit, kawalan penyakit berjangkit, pemakanan, kesihatan wanita dan reproduktif, kesihatan orang kurang upaya,
dan wellness klinik lah, maknanya untuk kesihatan lelaki dan kesihatan perempuan. Termasuk jugalah kita juga ada skop kebidanan di pusat bersalin alternatif lah bagi setengah-setengah negeri yang ada pusat bersalin di klinik-klinik lah ya. Jadi luaslah tugas-tugas di kesihatan awam tu. Okey Matron, kita rehat sebentar. Selepas ni kita ada video yang disediakan oleh penerbit kita. Silakan Hafiz. perjuangan teruskan ikhlas, insan yang bergelar jururawat, menempuh berbagai cabaran dan rintangan, bertanggung jawab demi kesihatan rakyat. Perkhidmatan yang berkualiti, berinovasi dan profesional, berpasukan, berganding tangan, menjamin kesihatan rakyat. Malaysiaku, negara yang tercinta, sentiasa terpelihara. Kami
Okey Matron, kita teruskan soalan daripada penonton-penonton kita. Okey. Ni soalan. Apa? Okey. Soalan daripada penonton kita. Assalamualaikum Puan, adakah warna baju jururawat itu melambangkan bidang peranan dan bawahan atasan kerjaya jururawat tersebut? Okey, terima kasihlah pada soalan ni pada Cik Syahbani Saad ya. Untuk soalan berkaitan dengan warna uniform jururawat. So sebenarnya jururawat basic secara amnya jururawat adalah berpakaian warna putih lah ya untuk kalau jururawat kesihatan jururawat terlatih U29 berbaju warna putih, begitu juga dengan jururawat masyarakat juga berbaju putih, yang membezakan adalah line di bahagian tudung sahaja. Untuk jururawat masyarakat line ke atas ini berwarna hijau dan minta maaf berwarna coklat. Hijau tu ada purple. Yang hijau tu adalah yang dululah bidan ya. Tapi jawatan bidan tu telah tiada lagi lah dalam perkhidmatan kita. Dan untuk jururawat terlatih line ke atas adalah berwarna biru. Itu untuk jururawat lah. Itu selepas mereka qualified lulus daripada latihan lah ataupun kolej kejururawatan akan memakai pakaian yang berwarna sebegitulah untuk uniform. Untuk yang lain-lain warna tu bila berlakunya kenaikan pangkat. Contohnya daripada jururawat terlatih naik pangkat kepada ketua jururawat. Dia akan memakai uniform berwarna biru muda. Tudung tanpa line lah, tak ada sebarang line di atas, kosong sahaja seperti ini. Dan daripada jururawat, ketua jururawat boleh akan melalui permohonan akan dinaikkan pangkat, kenaikan pangkat akan menjadi penyelia jururawat. Penyelia jururawat ni adalah baju seperti warna baju saya pakai sekarang ni lah, biru gelap. Dan penyelia jururawat ni pula ada grade-grade yang tertentu. Kalau lebih tinggi dia akan bertukar uniform, warna uniform tidak bertukar tapi butang uniform tersebut akan bertukar. Contoh macam saya ni butang biasalah ya. Ini adalah penyelia jururawat biasa sahajalah. Bila naik pangkat lagi dia akan memakai butang yang berwarna silver. Ya, silver tu biasanya untuk jururawat U44 ke atas lah berwarna silver. Dan akhir sekali kita ada pengarah kejururawatan kita berwarna emas. Itu pengarah kejururawatan kita lah yang dia memakai uniform yang sama colour tapi butang dia berwarna emas. Itu adalah perbezaan-perbezaan lah. Dan kami di jururawat ni kenaikan pangkat kami adalah melalui permohonan ya, bukan secara time base lah seperti anggota kesihatan yang lain. Contohnya pegawai perubatan lah ya. Dan untuk kenaikan pangkat ni memerlukan tempoh perkhidmatan yang tertentu lah yang layak untuk memohon kenaikan pangkat tersebut. Itu je lah Faiz tentang warna dan Cik Syah. Saya harap dapat menjawab soalan yang Encik bagi tadi lah. Okey, ada lagi Matron soalan. Okey, apa maksud Matron? Soalan ni daripada Lira Farah.
Okey, untuk soalan ni terima kasih. Ya. Matron biasa itu apa tu orang kata bahasa orang putih lah kan, dia cakap matron. Hmm. Tapi dalam bahasa kebangsaan kita penyelia jururawat. Penyelia jururawat ni kategori banyaklah, macam ketua jururawat yang berbaju biru muda tu pun kita panggilkan juga penyelia jururawat. Tapi kita gelarkan dia ketua jururawat. Biasa matron ni adalah berbaju biru gelap lah, penyelia jururawat. Tapi kalau ikut dalam perkhidmatan kita, ketua jururawat pun adalah penyelia juga di fasiliti-fasiliti kesihatan kita lah. Ya. Itulah Okey. baju. Matron, ada lagi soalan daripada kita. Dia orang ni sebenarnya berminat rasanya ni. Mungkin nak jadi jururawat ke apa ke kan. Okey, orang selalu cakap jururawat ni kerja perempuan saja. Nak tanya, kalau lelaki boleh tak ke nak jadi jururawat? Daripada Muhammad Hafizuddin. Okey, terima kasih atas soalan ini. Sebenarnya sekarang ni kita dah ramai dah jururawat lelaki dalam perkhidmatan kita ya. Untuk data, tapi memang dah ramailah permohonan daripada jururawat lelaki dan berjaya menjadi jururawat lelaki, dan sekarang ni pun kita dah ada matron ataupun penyelia jururawat daripada kalangan kaum lelaki juga. Jadi memang sama je lah, jadi tiada perbezaan kat situ. Boleh je orang lelaki untuk memohon jawatan ni dan Faiz tu kan seperti yang saya maklum, SPM nak keluarkan besok kan, keputusan SPM. Besok, betul. Jadi bolehlah siapa yang berminat tu boleh tadi melalui iklan tadi yang paparan tadi, bolehlah buat permohonan. Tak kiralah lelaki ke perempuan, kalau layak dan rasa boleh untuk memegang menggalas tugasan sebagai jururawat, dialu-alukan sangat sebab memang kita kekurangan jururawat buat masa sekarang. Okey, baik Matron. Kita ke soalan seterusnya Matron ya. Tadi Matron dah kongsikan bagaimana untuk menjadi seorang jururawat. Ciri-ciri yang perlu ada, tugas dan tanggungjawab. Jadi apakah cabaran dan pengorbanan seorang jururawat? Okey, terima kasih Faiz untuk soalan tersebut. So untuk cabaran kita, saya pecahkan kepada dua lah ya. Untuk cabaran menjadi seorang jururawat. Dan cabaran ni semua pekerjaan ada cabarannya masing-masing. Dan begitu juga dengan jururawat lah. Dan cabaran menjadi seorang jururawat di hospital dan di kesihatan awam berbezalah sedikit ya. Dan saya untuk pengetahuan semula, saya lebih fokus kepada kesihatan awam sebab saya berkhidmat di kesihatan awam. Jadi untuk menyentuh cabaran di bahagian hospital tu saya takut ada yang tidak menepatilah untuk bahagian pengurusan hospital. Jadi saya masukkan dekat sini untuk kesihatan awam ya. Di kesihatan awam seperti yang sedia maklumlah, kami bertugas setiap hari, walaupun pada hakikatnya kalau orang kata 8 sampai 5 petang. Tapi sebenarnya kami bertugas setiap hari tanpa mengira hari cuti seperti yang saya maklumkan tadilah ya. Dan di kesihatan awam sendiri kami selain daripada bertugas di dalam fasiliti klinik, kami juga bertugas di luar fasiliti klinik. Jadi cabaran utama untuk jururawat termasuklah semasa melakukan perkhidmatan lah di luar klinik, contohnya lawatan ke rumah. Ya, saya sentuh lawatan ke rumah sebab cabarannya dekat sini besarlah untuk jururawat sebab kami perlu keluar untuk memantau keadaan pelanggan atau pesakit di rumah ya. Di rumah menaiki kenderaan, tengok ada setengah mungkin fasiliti yang ada kenderaan disediakan kenderaan. Tapi bagi fasiliti yang tiada kenderaan, jururawat kena pergi sendiri. Maknanya kalau jururawat masyarakat kena naik motor, kena naik kereta, jadi kena pergi sendiri. Dan di Kuala Lumpur lah kat Kuala Lumpur ni saya sentuh di Kuala Lumpur sebab saya bertugas di sini.
di Kuala Lumpur seperti yang sedia maklum, kita punya kesesakan lalu lintas dengan kepadatan penduduk, dengan struktur perumahan. Jadi cabaran utama jururawat di kesihatan awam di Kuala Lumpur selepas menerima pelaporan kelahiran, kami perlu pergi ke rumah dan di situlah bermulanya nak pergi merentas lalu jalan raya yang sesak. Lepas tu perumahan, kalau rumah flat yang 4 tingkat tak ada lift, kena naik tangga. Kalau lift rosak, kena panjat tangga. Kalau kes tu berada di tingkat 12, kenalah naik sampai tingkat 12. Naik tangga lah dan turun semula. Untuk yang kalau di kondo-kondo pula, kita ada security. Dia ada security, jadi kena minta permission nak masuk. Setengah security agak ketat, dia tak bagi kita masuk sehingga tuan rumah benarkan kita masuk. Kadang-kadang tuan rumah tak ada kat rumah, jadi kita pun tak dapat masuk. Walaupun kita dah beri temu janji awal untuk datang ke rumah. Itu antara cabaran-cabarannya lah untuk aktiviti lawatan ke rumah. Selain daripada itu, kadang-kadang jururawat perlu bukan sahaja pelaporan kelahiran, tapi kes-kes yang lain seperti ibu hamil yang ada risiko tinggi, kanak-kanak yang tercicir imunisasi, kami juga perlu melakukan lawatan ke rumah. Jadi sama juga macam tadi, kena pergi, kena rumah tersebut, kena cari. Kadang-kadang di kat Kuala Lumpur ni kadang-kadang kita tak jumpa alamat pun ada juga. Pergi tapi rumah tak ada, rumah kosong. Itu antara cabaran yang jugalah yang perlu jururawat hadapilah semasa melakukan aktiviti tersebut. Selain daripada itu, cabaran seterusnya untuk kita mempromosikan perkhidmatan kesihatan kita di klinik-klinik. Contohnya kita war-warkan ibu hamil kena buat pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan kehamilan seawal 12 minggu. Tapi masih ada juga yang ibu hamil yang datang bila dah kandungannya dah lebih besar. Contohnya dah 30 minggu, 28 minggu, sebenarnya tak sesuai lah dekat situ. Jadi di situ kami terpaksa mencari kes-kes tersebut. Melalui itulah lawatan rumah tadi kita cari, kita beritahu melalui promosi kesihatan, kem saringan-saringan kesihatan, kita akan sentiasa war-warkan. Tapi pencapaiannya masih juga rendah. Kedatangan bawah 12 minggu yang kami harapkan ada juga yang terlepas. Jadi kepentingan rawatan bawah 12 minggu tu kita perlu untuk mengesan kes-kes berisiko ibu tersebut untuk kita buat rawatan rujukan awal supaya ibu-ibu tersebut sihatlah sepanjang kehamilan. Dan seterusnya lagi sekarang ni seperti yang sedia maklum, saringan kanser cervix, kanser payudara juga merupakan satu cabaran lah untuk jururawat melaksanakan menggalakkan pelanggan-pelanggan atau orang ramai hadir ke klinik untuk menjalani saringan tersebut. Itu antara cabaran-cabarannya lah yang boleh saya nyatakan lah dekat sini. Dan sebelum saya lupa tentang pertambahan peningkatan penyakit berjangkit NCD, iaitu penyakit berjangkit tidak berjangkit seperti diabetik, hypertension juga merupakan cabaran kepada kami lah, sebabnya bila kadang-kadang pelanggan datang dengan dah ada risiko tu dah teruk baru datang ke klinik. Sebenarnya bila dah ada tanda-tanda tu semua perlu hadir ke klinik, sebab peningkatan ni mungkin disebabkan gaya hidup jugalah Jadi cabaran kat situ lebih tinggilah sebab kami perlu lebih orang kata mengesan masalah-masalah tersebut untuk memberi perawatan supaya dia tidak lebih teruk lagi. Sebab di kesihatan awam ni sebenarnya objektif utama adalah mengesan dan merawat sebelum dia lebih teruk. Untuk mengelakkan lebih banyak rujukan ke hospital. Jadi kita kena perlukan perawatan tersebutlah untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut. Itulah antara cabaran-cabarannya, Faiz. Dan
untuk pengorbanan. Yang kedua lah tadi soalan tadi kan, cabaran dan pengorbanan. So pengorbanan jururawat ni seperti sedia maklum kadang-kadang kita tengok juga kan dalam drama-drama TV, iklan-iklan kan. Kalau kisah hari raya, jururawat bertugas hari raya, waktu hari raya. Itu juga satu pengorbanan lah sebenarnya. Dan di kesihatan awam juga tidak lari daripada situasi begitulah sebab jururawat kesihatan awam juga perlu bertugas pada hari raya untuk terus melakukan aktiviti lawatan ke rumah, lepas tu bersedia untuk menerima kes-kes kecemasan yang perlu ditangani lah semasa cuti-cuti umum ataupun Sabtu Ahad tersebutlah itu antara pengorbanan jugalah. Dan jururawat ni pula kena sentiasa bersedia 24 jam untuk menerima panggilan bertugas. Contohnya kalau ada wabak-wabak, bencana dan kalau di Kuala Lumpur ni memang kita selalu banjir kilat, tanah runtuh. Jadi jururawat juga perlu untuk berada di lokasi, di penempatan-penempatan tertentu yang tersebut untuk memberi berganding bahu dengan anggota-anggota kesihatan lain bagi memberi perkhidmatan kesihatan kepada mangsa-mangsa yang terlibat. Dan itulah nak kata pengorbanan yang saya rasa itulah pengorbanan yang terpaksa jururawat berikan semasa menjadi seorang jururawat lah ya. Itulah Faiz antara-antaranya. Nak cerita banyak tu nak cerita. Ya, betul Matron, sebenarnya jururawat ni besar sangat pengorbanan dia. Ya. Jadi okey Matron, apakah harapan Matron terhadap kerjaya jururawat? Okey, harapannya sebagai seorang penyelia dan saya rasa harapan ni juga pada penyelia-penyelia lain, jururawat yang lain pun akan berharapan yang samalah seperti saya juga. Dan saya berharap agar kerjaya jururawat ni akan berkembang selari dengan peredaran masa dan sebercanggih dan teknologi tinggi. Dan diharapkan semua jururawat di sana, di semualah tak kira di mana-mana, dapat berbakti dengan penuh ikhlas, bertanggungjawab kepada masyarakat supaya kita dapat melahirkan masyarakat yang lebih sihat, dapat melahirkan generasi yang lebih sihat dari segi fizikal, mental, jasmani dan rohani untuk generasi yang akan datang. So dan selain daripada itu, saya juga berharap agar semua jururawat yang muda-muda sekarang ni sambunglah belajar, teruskan meninggikan ilmu pengetahuan, mengambil post basic, kursus-kursus lanjutan dan tawaran ada tawaran sekarang untuk buat ijazah dan PhD. Jadi dapat meningkatkan lagi taraf kejururawatan di Malaysia lah Kementerian Kesihatan Malaysia. Itulah Faiz. Okey, Matron, kita ada lagi soalan daripada penonton. Okey. Sedia ni Matron? Dia berminat ni dengan Matron. Okey. Kenapa jururawat ini orang panggil misi? Apa maksud misi tu? Daripada Bang Rajan. Misi Silakan. Kenapa jururawat panggil misi memang dulu-dulu zaman datuk kita, nenek kita kan. Panggil misi bila misi datang bawa basikal kan datang rumah. Mak misi datang kan. So dia dah sinonim perkataan misi tu kan. Jadi saya pun sendiri tak dapat nak jelaskan lah kenapa gelaran misi tu apa mungkin ada yang boleh bantu kan. Soalan yang seterusnya daripada penonton kita ni. Okey, tugasan jururawat di bahagian ataupun unit mana yang paling mencabar dari para Artemis?
Nama dia orang ni cukup. ya. Okey, kalau nak tanya unit mana lebih mencabar, saya rasa di semua unit di mana perkhidmatan kesihatan diberikan adalah mencabar. Semua unit mencabar. Daripada hospital, unit bahagian perubatan, dia cabaran dia tersendiri dengan persekitaran hospital tersebut, dengan pelanggan dia sendiri ya. Untuk kesihatan awam pula ada banyak lagi bahagian-bahagian yang lain ya. Jadi cabaran tu memang saya tak boleh nak katakan yang mana yang lebih mencabar sebab semua unit mencabar. Contoh di klinik dia punya cabaran dia lain. Di untuk unit kawalan penyakit berjangkit cabarannya lain. Untuk unit bahagian penyakit tidak berjangkit cabarannya lain. Jadi semua tu tak ada mana nombor 1, nombor 2, nombor 3 tak ada. Semua sama. Cabaran tu semua sama. Yang penting petugas kat situ. Boleh melaluinya ke tidak dan berupaya untuk melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan. Dan ikut kemahiran masing-masing lah ya. Okey, Matron. Boleh berkongsi pengalaman bertugas tak waktu COVID-19 daripada para Luna? Okey, terima kasih soalannya. So kita sekarang ni dah melepasi lah, melepasi wabak COVID-19 walaupun masih ada lagi lah ya yang pengesanan tersebut ya daripada MySejahtera tu. Jadi pengalaman bertugas semasa COVID-19 ni memang sangat-sangat mencabar. Ya, sebab masa tu kita semua dalam PKP kan. PKP ada tidak dibenarkan keluar rumah tapi kami sebagai anggota kesihatan boleh keluar ke rumah boleh keluar dari rumah untuk pergi bertugas ya. Dan bertugas juga atas panggilan juga, bersedia untuk dipanggil bila-bila masa. So semasa itu memang wabak tengah memang naik tinggi. Jadi untuk kita terpaksa cabaran pengalaman tu kita terpaksa turun ke padang membuat saringan COVID masa tu. Ya, kena pakai baju PPE yang ada pakai mask, pakai apron dengan Google semua, dengan boot semua yang full PPE. Kita pernah pergi ke lapangan mengambil buat saringan pada satu-satu tempat yang diisytiharkan banyak wabak dekat situlah contohnya dekat Kuala Lumpur ni pengalaman saya lah contohnya kalau dekat Pasar Borong Selayang dulu kan kat Kepung tu Pasar Borong, kat situ kan memang wabak yang banyak dia, kita kena turun kat situ, kena pergi dari rumah ke rumah untuk membuat sampel, mengambil sampel untuk pengesanan COVID-19. Dan kat situ juga warga asing ramai jadi kita berpasukan lah pergi, tak adalah pergi seorang-seorang kan, bahaya. Jadi kita turun berpasukan tapi daripada pukul berapa tu sampai ke habis waktu kita kena pakai dengan suit yang tebal tu, berpeluh-peluh tu untuk membuat saringan lah itu di tempat-tempat tersebut. Kalau pengalaman pula saya sendirilah pengalaman saya juga semasa bertugas di pusat perlindungan pesakit wabak ni lah yang kita kumpulkan satu tempat. Jadi kita kena buat juga saringan tu semua dengan mengawasi pesakit-pesakit tersebut juga dengan memakai full PPE. Memang macam sauna lah. Memang berpeluh-peluh. Kadang-kadang bila dah selesai tu, dah habis tu memang berpeluh-peluh, bila perah baju tu boleh perah lah, boleh keluar peluh tu. Dan masa pakai PPE tu kita tak boleh makan, tak boleh minum. Sebab bila kita buka, kita kena kena pakai semula. Jadi untuk mengurangkan pembaziran, jadi kena pakai waktu bertugas tu kena pakai kalau 4 jam lah kena pakai baju yang full PPE tu. Jadi kita pun mengikut juga saranan supaya penjimatan kan. Jadi kita tak boleh suka-suka hati buka dan pakai yang baru. Jadi kita kena pakai berterusan. Begitulah antara cabarannya Dan kalau bulan puasa tu, kalau kena bertugas untuk
menangani wabak ni memang lagilah, kalau boleh bayangkan hari biasa pun kita pakai full PPE dengan panasnya, dengan tu lagi bulan puasa lagi mencabarlah. Itulah antara pengalaman lah semasa bertugas, dan selepas itu keluar pula arahan untuk ada untuk semua masyarakat mengambil suntikan COVID. Jadi kami dekat Kesihatan Awam kena buka juga pusat, klinik-klinik meneruskan aktiviti pemberian suntikan COVID kepada masyarakat. Jadi dekat situ juga dengan kadang-kadang bila di bilik gerakan tu ada yang marah-marah, telefon bila saya akan dapat. Jadi itu untuk yang orang bertugas di bilik gerakan lah, untuk menjadualkan penggiliran untuk mengambil suntikan COVID tu, sebab target telah diberi tinggi oleh pihak atasan supaya menggalakkan rakyat mengambil suntikan COVID masa tu. Jadi kami yang bekerja di pusat tempat suntikan, di klinik ataupun di pusat-pusat yang telah ditetapkan, dan selain daripada tu jururawat yang lain akan terpaksa membuat promosi juga, memanggil masyarakat untuk menggalakkan kehadiran di pusat-pusat tersebut lah. Dan selain daripada itu, macam yang dalam iklan tadi, kita buat juga secara walk-in melalui drive-thru suntikan COVID. Jadi untuk kita mendapat sasaran yang telah ditetapkan supaya semua rakyat menerima suntikan COVID-19 ni lah. Dan alhamdulillah daripada aktiviti tersebut dengan usaha keras daripada semua anggota kesihatan, bukan jururawat saja, anggota paramedik yang lain, pegawai perubatan dan juga badan-badan berkanun juga terlibat ni, contoh JPAM, bomba dan macam-macam lagi lah. Jadi kami bersama-sama bertungkus lumus untuk menangani masalah atau wabak tersebut, dan alhamdulillah kita dah terkeluar daripada pandemik tersebut lah, wabak tersebut, dan sekarang ni dah tak banyak lah kes kan, tapi kena berjaga-jaga, sentiasa berjaga-jaga. Baik Matron, kita sudah pun sampai ke penghujung Influencer at Japan. Jadi apakah harapan dan pesanan Matron kepada masyarakat kita? Okay, so harapan saya kepada masyarakat di luar sana supaya semuanya dapat memberi kerjasama lah dengan semua petugas kesihatan secara khusus amnya, dan juga kepada jururawat lah khasnya, supaya bekerjasama menyokong kerjaya kami dan sentiasa menjaga kesihatan masing-masing, supaya masyarakat akan sentiasa sihat lah, sentiasa sihat, tidak mengalami sebarang penyakit yang memudaratkan. Jadi, dan juga harapan saya seperti yang awal tadi, saya berharap semoga orang ramai bila dah ada tanda-tanda mengalami penyakit, datang segera ke klinik, datang awal untuk mendapatkan rawatan sebelum dianya menjadi lebih teruk. So daripada sekarang ni lah, daripada statistik yang diberi, kita dah ramai, rakyat Malaysia dah ramai mengalami penyakit NCD lah, kencing manis, darah tinggi, obesiti, itu termasuk dalam penyakit tidak berjangkit. So kalau dah ada tanda-tanda tu sikit, segera datang untuk dapatkan rawatan supaya dia tidak menjadi lebih teruk lah, Dan lagi satu, saya berharap juga agar masyarakat di luar sana sentiasa menyokong kerjaya kami dan sentiasa mematuhilah arahan semasa daripada Kementerian Kesihatan lah dalam menjaga kesihatan kita, untuk meneruskan kehidupan kita untuk masa seterusnya lah. Itulah Pak Is. Terima kasih Matron, dan saya juga berharap bahawa Influencer at Japan untuk sesi kali ini, perkongsian tentang jururawat, kenali dan fahami kami, semoga telah memberikan kita semua pemahaman yang mendalam mengenai peranan betapa pentingnya jururawat dalam penjagaan kesihatan kita. Mereka berkhidmat tanpa mengenal penat, berkorban demi kebaikan pesakit untuk kesejahteraan masyarakat, semestinya untuk kita semua rakyat Malaysia. Jururawat adalah jantung dan jiwa sistem kesihatan negara.
Dan marilah kita sama-sama menghormati dan menghargai jasa bakti jururawat bukan hanya waktu kita memerlukan, tetapi untuk sepanjang masa menghargai komitmen mereka dalam menjaga kita semua dengan penuh dedikasi dan keikhlasan. Izinkan saya berpantun, Matron. Kerja jururawat bukanlah mudah, tugas mulia lagi diberkati. Moga anda semua dirahmati Allah, memikul tanggungjawab pesakit disatuni. Kerja jururawat bukanlah mudah, tugas mulia lagi diberkati. Walaupun kerjanya nampak mudah, susah senang tersimpan di hati. Baiklah, setakat ini sahaja sesi perkongsian kita untuk hari ini. Terima kasih Matron Nur Zainida binti Abdul Ghani, penyelia jururawat kesihatan negeri dari Cawangan Perkembangan Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, kerana sudi meluangkan masa dalam program Influencer at Japan di Facebook Jabatan Penerangan WPKL. Dan terima kasih juga buat semua para penonton yang menonton Influencer at Japan pada hari ini. Saya Faiz Adnan mengundurkan diri. Yang baik datangnya daripada Allah SWT, yang buruk datangnya dari saya sendiri. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak. Ya. Perjuangan teruskan ikhlas, insan yang bergelar jururawat menempuh berbagai cabaran dan rintangan, bertanggung jawab demi kesihatan rakyat. Perkhidmatan yang berkualiti, berinovasi dan profesional, berpasukan, berganding tangan, menjamin kesihatan rakyat. Malaysiaku, negara yang tercinta, sentiasa terpelihara. Kami penyayang pada semua, meski berbilang kaum, bangsa dan agama, kesihatan dan maruah dijaga. Please listen to your voice, care about your health, wherever you are, kami sedia membantu, terus cekap dan inovasi.